Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, berkaitan dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, di mana kita menyaksikan 4 calon ataupun 4 penjuru. Pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang bakal diadakan pada 11 Mei ataupun 11 bulan 5 ini sudah pasti menjadi tumpuan daripada calon Pakatan Harapan ataupun mewakili Kerajaan Perpaduan daripada DAP, manakala calon Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu. Nah, saudara-saudara, akhirnya antara pemimpin politik yang bernama besar telah membuat satu ramalan bahawa DAP akan menang di Kuala Kubu Baharu, iaitu tidak lain dan tidak bukan bekas Perdana Menteri 2 kali Tun Dr. Mahathir Mohamad yang meramalkan DAP akan menang di Kuala Kubu Baharu berikutan perpecahan undi Melayu. Nah, akhirnya Azmin Ali dalam satu kenyataan, PN tak risau Mahathir ramal DAP menang di Kuala Kubu Baharu. Tak pasti sama ada Tun Mahathir membuat psikologi berkaitan dengan ramalan itu. Sedangkan kita tahu bahawa Tun Dr. Mahathir hari ini bersama-sama ataupun berkawan baik dengan Bersatu dan juga PAS ataupun Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang, iaitu Perikatan Nasional. Tetapi tiba-tiba Tun Dr. Mahathir meramalkan bahawa DAP akan menang di Kuala Kubu Baharu. Adakah Tun Mahathir tidak yakin bahawa PN boleh menang di Kuala Kubu Baharu, atau ini hanya adalah satu psikologi daripada Tun Dr. Mahathir menurut kenyataan Syabuddin juga? Anda boleh lihat di dalam Syabuddin Hussein ataupun syabuddin.com. Nah, berkaitan dengan kenyataan Azmin, di mana PN tak risau Mahathir ramal DAP menang di Kuala Kubu Baharu. Nah, saudara-saudara, menjadi persoalan adakah Tun Dr. Mahathir yang membuat ramalan ini, dan ramalan ini tidak disukai ataupun tidak disenangi oleh Perikatan Nasional, dan akhirnya mereka memutuskan hubungan bersama Tun Dr. Mahathir. Nah, itu pun boleh menjadi persoalannya. PN tidak risau dengan ramalan bekas PM Dr. Mahathir Mohamad bahawa PH akan menang pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu pada 11 Mei ini. Pengerusi PN Selangor Muhammad Azmin Ali sebaliknya berkata, pengundi Kuala Kubu Baharu yang menentukan kemenangan calon, bukan Mahathir. Itu pandangan Dr. Mahathir. Kami menghormati pandangan beliau sebagai tokoh politik negara, tapi yang menentukan kemenangan adalah pengundi di Kuala Kubu Baharu. Mengulas lanjut, Azmin berkata bahawa partinya sedang turun padang memberikan penjelasan dan meyakinkan pengundi tentang dasar perjuangan parti. Sebelum ini dilaporkan, Mahathir meramalkan calon PH akan menang pada PRK ini susulan perpecahan di kalangan pengundi Melayu. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, apa yang terjadi kepada Menteri Besar PAS ataupun Menteri Besar Perlis selepas anak lelaki beliau yang dilibatkan dengan tangkapan ataupun penahanan? Seperti yang kita tahu, saudara-saudara, selepas anak lelaki bersama 4 individu lain yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan dalam kes tuntutan palsu, dan menurut sumber, kes tersebut terkait kegiatan memalsukan dokumen dan tuntutan palsu melibatkan dana bernilai RM600,000. Namun, dia sudah menyatakan kesediaan untuk memberikan kerjasama penuh kepada SPRM. Nah, persoalan yang timbul adalah apa status Shukri hari ini? Sebagai Menteri Besar di bawah Parti PAS, adakah beliau masih boleh meneruskan jawatannya? Nah, itu menjadi persoalannya. Dalam satu artikel daripada Malaysia Kini berkongsi, Shukri harap Perikatan Nasional terus diyakini terajui Kerajaan Perlis. PAS hari ini bertarikh 27 April berharap parti itu bersama PN terus mendapat kepercayaan mentadbir Perlis bagi memastikan
pelbagai rancangan yang diatur dapat dilaksanakan. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata, ada banyak perancangan diatur kerajaan negeri dan perlukan masa untuk direalisasikan. Kami berharap dan berdoa agar kami dapat mengekalkan kemenangan di Perlis supaya semua perancangan kami dapat direalisasikan menurut artikel ini. Dengan sokongan yang diterima, PN berharap dapat terus menjalankan tanggung jawab untuk kesejahteraan dan kemajuan Perlis, katanya dipetik Haraka Daily. Kenyataan itu dibuat tidak sampai setengah tahun selepas PN membentuk kerajaan negeri. Perlis mengadakan pilihan raya negeri bersekali dengan PRU, kawasan parlimen pada 19 November 2022. PN memenangi 14 daripada 15 kerusi dalam DUN negeri. Baki satu kerusi, Indra Kayangan dimenangi calon PKR PH Gan Ailing. Muhammad Syukri Ramli yang merupakan Adun Sanglang mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar pada 22 November 2022. Dipetik berucap sempena sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri PAS Pusat di Kanggar, Muhammad Syukri juga menjelaskan program yang dianjurkan kerajaan negeri. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, ini satu lagi kejutan di mana anak MB daripada pemimpin PAS terlibat dengan siasatan berkaitan dengan tuntutan palsu dana berjumlah RM600,000. Nah, kalau ada persoalan adakah MB PAS ataupun MB Perlis Syukri diletak jawatankah, dipecatkah? Nah, semua itu menjadi persoalan. Tapi yang kita tahu, Syukri melalui artikel daripada Malaysia Kini berharap PN terus diyakini terajui kerajaan Perlis. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Berkaitan dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang menjadi perbualan ramai orang, terutamanya pengundi-pengundi di DUN Kuala Kubu Baharu. Kita menyaksikan 4 penjuru ataupun 4 calon yang bakal bertanding bagi pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Calon daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan menjadi tumpuan utama. Nah, saudara-saudara, bercakap tentang calon Pakatan Harapan yang sebelum ini kita dapat lihat beramah mesra dengan pengundi di Kuala Kubu Baharu. Dan kita bercakap pula tentang calon Perikatan Nasional. Saya melihat dalam satu perkongsian ataupun satu entry Facebook page Ana Tahu dengan caption, Ana nak tahu result SPM dia je dapat berapa sebab nak apply jadi Finance Executive Bursa Malaysia. Bab diploma master itu tak penting sangat. Dah tua nanti baru sambung. Dengan caption itu dan di bawah dilampirkan gambar artikel berita latar belakang pendidikan calon PN enggan ulas mahu tumpu kempen. Nah, bila ada kenyataan calon PN enggan ulas, mungkin terdapat pertanyaan daripada pengundi, mungkin terdapat persoalan apa latar belakang calon Perikatan Nasional daripada Bersatu ini. Adakah dia memang benar-benar layak untuk menjadi calon dan boleh menang di Kuala Kubu Baharu? Nah, itu menjadi persoalannya lah. Kita bukan nak buruk-burukan, tapi kenapa enggan ulas? Dan sambil itu artikel ini berkongsi mahu tumpu kempen. Nah, saudara-saudara, adakah selepas calon ini enggan mengulas akan ada kesan yang buruk kepada Perikatan Nasional? Di dalam ruangan komen pula melalui Facebook page ini berkata, kalau enggan ulas tu paham-paham sendiri jela. Dulu dia driver lori gas kat SEBB, kelulusan oil and gas. Mungkin ini menyindir. Ada juga kata mesti Melayu menderu bagi undi sebab impress. Kalau kelulusan pasti memang bagus. Ada juga kata di sini buat malu kaum. Walaupun mana kisah pasal pendidikan pun, kena pandai cakap sikit boleh bagi orang percaya, pandai fitnah cakap besar terus walaupun sanjung.
Itu adalah beberapa komen daripada Facebook page Anak Tahu, dan kita melihat juga di dalam komen yang lain juga berkata melalui Facebook page ini, bursa nih seleke sangat ke, patutlah ramai budak-budak tak ada kerja pegang ijazah finance. Ada kata di sini, tak ada rupa orang pandai pun. Depan walaun menjerit Islam terancam, belakang walaun liwat budak tafis. Nah, itu mungkin isu terkini yang hangat. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada tajuk artikel sebentar tadi. Latar belakang pendidikan calon PN enggan ulas, mahu tumpuk kempen. Apa komen Anda berkaitan ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.